Stavi Kansayan, saya Azamini Liashin. Selepas bes ditawau dan gol disandarkan, satu lagi jenama minyak masak keluaran tempatan dilancarkan hari ini. Onsoi jenama minyak masak terbaru keluaran Kerajaan Sabah kini menjadi realiti. Laporannya bersama Jennifer Tugong Michael di Keningau. Onsoi jenama minyak masak terbaru keluaran Kerajaan Sabah yang ditunggu-tunggu kini menjadi realiti. Terbinanya kilang pemprosesan minyak masak itu di Keningau menandakan satu lagi produk industri hiliran sawit berjaya dibangunkan dan turut membuka peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Selain Onsoi, kilang yang dikendalikan Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah, LKTNS turut mengeluarkan beras tempatan dikenali sebagai Sabaras. Perasmian kilang pemprosesan Onsoi dan Sabaras itu disempurnakan sendiri Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal. Ketua Menteri adalah pemimpin yang mengilhamkan agar agensi kerajaan negeri membina kilang minyak masak di seluruh negeri untuk mewujudkan peluang pekerjaan kepada rakyat. Jadi ini kita yakin akan dapat membolehkan peluang pekerjaan dapat kita sediakan, juga untuk membolehkan supaya kalau peningkatan permintaan itu bukan hanya di tempatan, bahkan juga di ekspor, dan ini akan sedikit sebanyak boleh meningkatkan dari segi keupayaan kita to sustain harga minyak kelapa sawit. Ketua Menteri berkata demikian dalam sidang media selepas majlis perasmian kilang pembungkusan minyak masak Onsoi dan beras Sabaras Sendirian Berhad serta penyerahan bantuan pertanian di LKTNS Keningau hari ini. Onsoi adalah minyak masak tempatan yang dikeluarkan agensi kerajaan selepas bes ditawau oleh Bentang Wawasan dan Gold disandarkan oleh Sawit Kinabalu. Onsoi dipasarkan dalam pakej plastik serta botol bersaiz 1 kg pada harga antara RM2.50 sehingga RM5. Tumpuan pemasarannya ialah di kawasan luar bandar kerana kebanyakan penduduk di situ suka membeli minyak di dalam plastik kerana lebih murah berbanding botol. Sementara itu, Muhammad Syafiee berkata kerajaan akan memantau pemasaran setiap minyak masak yang telah dihasilkan untuk membolehkan perancangan dibuat bagi mengembangkan lagi industri tersebut. Kita akan lihat dari segi pertama dia punya permintaan dia. Bila permintaan ini kita dapat lihat, kita tidak mahu nanti pula oversupply. Buat setakat ini kita perlu menembusi pasaran dulu. Kita kena establish market dulu. Ya, kalau establish market ini, lepas itu kalau kita dapati bahawa pasaran ini cukup baik, maka kita akan mula untuk tingkatkan lagi. Ya, tingkatkan dari segi jumlah kilang yang ada. Pasal kita mempunyai banyak CPO. Sementara itu, penduduk Keningau yang ditemui Borneo Today TV melahirkan kesyukuran kerana dengan adanya kilang minyak masak Onsoi dan beras Sabaras itu, mereka kini tidak lagi perlu merantau jauh untuk mencari rezeki. Saya sangat gembira lah sebab kami ada peluang pekerjaan yang bagus, dekat, dan di tempat kerja pun memang best lah. Saya bersyukur kerana diberi peluang pekerjaan di SLDB ini, dan saya juga memang berada di daerah ini, daerah Keningau, dan tidak perlu lagi ke tempat-tempat lain lah. Contohnya seperti Semenanjung, di daerah-daerah yang jauh, dan alhamdulillah saya boleh melihat keluarga saya sendiri di sini. Kamu tidak bangga kan? Saya sangat banggalah menjadi pekerja di sini, alhamdulillah. Saya memang gembira ada peluang macam ni kan, bekerja di sekitar kawasan yang sendiri macam dekat semua keluarga, adalah perlu jauh kan. Lagipun macam ni macam pembikinan kilang begini kan, hasil dia, impak dia kepada kita juga, kepada masyarakat kita sendiri begitu. Jadi apa salahnya kalau kita support produk begini, kita bantu untuk meningkatkan pengeluaran dia supaya kita punya masyarakat sekeliling pun akan menerima kemudahan yang begini. Tidak perlu tunggu supply lain kan, kalau kita sendiri pun boleh supply sudah di kawasan sendiri.
Kewujudan kilang minyak masak Onsoi di Keningau seharusnya menjadi kebanggaan rakyat Sabah kerana meskipun baru 26 bulan memerintah, Kerajaan Warisan berjaya menubuhkan 3 kilang minyak masak. Bayangkan apa lagi warisan akan lakukan seterusnya jika Kerajaan Warisan kekal sebagai kerajaan negeri. Jennifer Tegung Michael, BTTV. Pihak berkuasa telah meningkatkan kawalan di sempadan Sabah bagi mengekang kemasukan warga asing terutama di pantai timur bagi memutuskan penularan wabak COVID-19. Ketua Menteri berkata keadaan masih terkawal kerana jangkitan di Lahad Datu berlaku di dalam penjara, namun langkah pencegahan tetap dilakukan dengan teliti. Dan saya dah maklumkan, dan dia dimulai dengan oleh kerana 2 tahanan daripada Filipin, ya, yang juga bercampur dengan penduduk tempatan tahanan itu, maka mereka terjangkit. Dan saya dah minta supaya kita pantau setiap hari dan kita ada pengembangan, tapi dia terkawal, tidak membimbangkan sangat. Dalam pada itu saya dah minta supaya pertingkatkan border control, sama ada daripada negara jiran Indonesia, sama ada daripada negara jiran kita Filipina, supaya kita pastikan jangan ada yang datang untuk membolehkan supaya ada lagi peningkatan dari segi jumlah ini. Beliau berkata demikian dalam sidang akhbar di Keningau hari ini. Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah semalam berkata kluster Benteng, Lahad Datu dan di Tawau adalah terkawal dan bukan berada dalam masyarakat tempatan di situ. Beliau berkata ia dikesan membabitkan kes positif dalam kalangan pendatang asing tanpa izin parti yang memasuki negara ini melalui laluan tikus. Kedua-dua kes indeks itu kemudian ditahan di Ibu Pejabat Polis Daerah Lahad Datu dan dipenjara di Tawau. Sementara itu, Datuk Seri Muhammad Syafi berkata Kerajaan Sabah telah memastikan semua petugas barisan hadapan yang mengawal kluster tersebut dilengkapkan dengan peralatan kesihatan bagi mengelakkan mereka dijangkiti. Dan kita ada reactivate dari segi kita punya penampatan, kemudahan untuk mereka dapat di kuarantin, dan kita juga saya nasihatkan supaya pertingkatkan kesiapsiagaan kita untuk menyediakan bukan hanya mask, dari sanitizer untuk frontliners, PPE, dan saya telah minta semalam supaya edarkan kepada pihak-pihak polis, pihak-pihak penjara yang ada dan juga frontliners yang ada, jangan nanti terjangkit, ya, dan tidak membimbangkan sangat, tapi dalam pada itu jangan ambil ringan, kita perlu berjaga-jaga. Dalam tu dia terkawal, dia masih dalam keadaan yang terkawal, cuma di kawasan itu saja. Cuma saya minta supaya asingkan mereka. Kalau ada tahanan daripada luar negara, ya, sama ada dari Indonesia ataupun daripada Filipina, asingkan dengan tahanan penduduk tempatan. Ketika pemimpin-pemimpin parti politik terutama dari Malaya lebih berminat menggunakan isu agama dan perkauman untuk memecah belahkan rakyat, Datuk Seri Muhammad Syafiee pula mengambil langkah sebaliknya. Ketua Menteri memilih untuk menyantuni setiap rakyat Sabah tanpa mengira agama dan bangsa demi memastikan perpaduan yang terjalin antara masyarakat di negeri ini terus teguh. Hari ini beliau meluangkan masa lebih 2 jam beramah mesra dengan masyarakat Kristian dari 4 buah kampung di Mukim Bingkor, iaitu Kampung Bunsit, Kampung Ontolob, Kampung Bandukan Lama dan Kampung Buang Sayang. Kehadiran beliau dalam program di Kampung Bunsit itu juga bersempena perasmian Dewan Gereja St. James the Apostle yang merupakan hasil sumbangan Kerajaan Sabah untuk kemudahan aktiviti umat Kristian di mukim berkenaan. Gereja yang ada di situ juga merupakan hasil sumbangan pihak swasta dan kerajaan yang telah siap dibina sejak 2 tahun lalu. Dalam ucapannya di program itu, Datuk Seri Muhammad Syafiee menerangkan tentang tujuan penubuhan Parti Warisan Sabah dan penggunaan logo kapal layar. That's why I put the label of kapal. Kapal itu simbolik dia Nabi Noah. Muatkan semua dalam perjuangan yang ada kerana banyak perkara-perkara yang tidak baik yang kita lihat yang tidak akan membolehkan manusia berpadu, seikat, sependapat. So I told my colleague, Daryl Liking and the rest of the group, Peter Anthony, semuanya, Jun Wong, let's gather together. And then lepas itu letak situ lambang dia, kita katakan kapal dia. Pasal kita mengingatkan Nabi
Noah. Kapal ini. Apa arti dia? That is the ship. But you need the leader. That is the leadership that we need to bring the ship to the right path so that we can unite our Malaysians and all our fellow Sabahan. Antara pemimpin gereja yang hadir ialah Uskup Agung Kota Kinabalu, John Wong, Uskup Datuk Cornelius Piong, bekas Ketua Menteri Tan Sri Bernard Dompok dan bekas Ketua Hakim Negara Tan Sri Richard Malanjum. Sepanjang pemerintahannya, Muhammad Syafi dikenali sebagai pemimpin berjiwa rakyat yang cakna kepada semua agama dan antara yang paling ketara ialah peruntukan sebanyak 43 juta ringgit kepada rumah-rumah ibadat bukan Islam. Tahun lalu beliau juga hadir melawat gereja St. Teresa Tambunan dan memberikan peruntukan 1 juta ringgit kepada gereja itu selepas melihat keadaannya yang usang. Sementara itu, pengerusi gereja St. James the Apostle Keningau, Herman Ruji berkata, masyarakat Kristian menyambut baik keikhlasan Ketua Menteri membantu mereka demi memastikan aktiviti ibadat berjalan dengan baik. Jadi sebagai seorang pengurusi, saya mewakili semua umat di sini begitu berterima kasih dengan perkembangan yang ada ini. Sebab sebenarnya sebelum kami ada ini gereja, kami terpaksa pergi beribadah di St. Mary Bingkur, lebih kurang 3 batu jauh dari sini. Jadi setelah kami ada gereja ini, jadi kami semua dapat meluangkan masa kami di sinilah untuk beribadah di 4 buah kampung. Penduduk kampung Tony Biah berkata dengan siapnya pembinaan Dewan Gereja itu, mereka kini mempunyai pusat aktiviti dan tidak perlu lagi bergantung kepada balai raya kampung yang agak kecil. Kami di balai raya saja, lebih kurang beberapa saja itu. Yang pertama kami di balai raya sana itu. Berapa tahun sudah pakai situ tuh? Yang ini? Di sana? Di balai raya mungkin ada lebih kurang dekat-dekat 1 tahun kami guna di balai raya. Oh, sementara menunggu. Ya, sementara kami menunggu ini. Ya, bagi saya, bagi pihak umat di sini, saya sangat mengucapkan terima kasih kepada kerja negeri, terutama sekali pimpinan Datuk Syafi, karena memberikan peruntukan yang begitu besar dan sehingga kami dapat membina sebuah dewan terbuka inilah kan bagi pihak umat di St. James Bunsit ini. Jadi saya sangat-sangat mengucapkan terima kasih. Lawatan Ketua Menteri ke Keningau hari ini diakhiri dengan menghadiri Majlis Muhibah bersama komuniti Cina di Kampung Muhibah. Di majlis ini, Timbalan Presiden Parti Solidariti Tanah Air Kusta, Kong Fui Seng, mengumumkan keluar parti itu berkuat kuasa serta-merta. Langkah Kong turut disertai hampir 700 ahli partista. Pengumuman tersebut dibuat Kong dalam ucapannya di Majlis Muhibah bersama komuniti Cina di Kampung Muhibah, Keningau petang tadi yang turut dihadiri Ketua Menteri yang juga Presiden Parti Warisan Sabah. Kong turut mendakwa Presiden STAR Datuk Dr. Jeffrey Kitingan telah mengkhianati ahli parti di awal penubuhan kerajaan Sabah pada 2018 lalu. Parti Tindakan Demokratik DAP memutuskan untuk menggunakan logo warisan dalam pilihan raya DUN Sabah ke-16. Perkara itu diumumkan oleh Setiausaha Agung DAP Lim Kuan Eng menerusi satu kenyataan hari ini. Katanya keputusan itu dibuat sebagai tanda menghormati suara dan pandangan DAP Sabah. Guan Eng berkata dikala keadaan politik tidak stabil ketika ini, mereka tidak boleh kalah dalam pilihan raya DUN Sabah dan hanya dengan bersepadu sahaja membolehkan gabungan kerjasama di Sabah menang besar. Sementara itu, pemangku pengerusi DAP Sabah Datuk Frankie pun berkata keputusan menggunakan logo warisan itu sebagai tanda kesepaduan dalam Warisan Plus. Biarpun agak sedih kerana kami tidak boleh menggunakan logo roket, tetapi penggunaan logo warisan adalah keputusan yang tepat. Katanya keputusan itu dibuat setelah berbincang dengan penyokong DAP di bandar dan luar bandar. Menurut beliau, atas semangat perjuangan dan kepentingan rakyat dan negeri Sabah, DAP Sabah sebulat suara memenuhkan cadangan yang dikemukakan Presiden Warisan, Datuk Seri Panglima Haji Muhammad Syafiee bin Haji Abdal bagi menggunakan logo warisan. Frankie berharap penggunaan logo yang sama ini akan meningkatkan peluang untuk calon Warisan Plus menang dalam pilihan raya DUN Sabah.
Kehadiran bilangan menteri dan timbalan menteri persekutuan ke Sabah setiap kali menjelang pilihan raya negeri dan membuat pengumuman bantuan dan projek mega demi meraih undi sudah dijangka. Ahli Parlimen Kalabakan Ma'mun Sulaiman berkata simpanan tetap atau fixed deposit Sabah bukan hanya terletak pada kerusi Dewan Undangan Negeri dan Parlimen tetapi juga kekayaan hasil bumi yang ada. Sehubungan itu, beliau tidak heran apabila saudagar gula terbabit berlumba-lumba ke Sabah kerana mereka melihat kepentingan menguasai negeri ini dalam mengaut keuntungan atas kekayaan hasil bumi. Katanya sudah tiba masanya rakyat Sabah mempertahankan negeri ini dari terus menjadi lubuk emas sedangkan hanya sedikit yang diberikan oleh persekutuan kepada Sabah. Hasil Sabah ini adalah fixed deposit. Kita ada gas, ada minyak, tanah paling subur, pelancongan paling cantik, hasil kita terlalu banyak. Itulah dipanggil fixed deposit. Jadi semua orang mau ambil Sabah, semua orang mau merintah Sabah, ya, terutamanya orang-orang dari seberang ni, ya. Diorang mau datang sini berkempen habis-habisan. Pasal Sabah sangat penting kepada ekonomi Malaysia. Kita punya sumbangan kepada ekonomi Malaysia terlalu besar. Minyak, gas, pelancongan, tanah paling subur. Tanam sawit semua jadi. Tanah Sabah ni apa yang ditanam pun semua jadi. Jadi itulah orang semua mau datang mau menguasai Sabah. Jadi sudah sampai masanya orang Sabah ini mempertahankan Sabah sebab orang nampak kepentingannya. Jadi kalau kita kasih lepas lagi, kita pun tidak diperduli dalam segi pembangunan apa semua. Di sekolah kita ada 700 yang daif, tidak dipedulikan, klinik kesihatan kita, jalan raya kita tidak dipedulikan. Jadi kita mau kelola sendiri kita punya hasil kalau boleh. Kelola, jangan orang kelola kita dan ambil kita punya hasil hanya kasih balik sedikit saja. Kerajaan Sabah komite dalam membantu mengurangkan kadar pengangguran dalam kalangan graduan di Sabah melalui perwujudan satu pangkalan data yang dijangka siap tahun depan. Penyandang Menteri Pelajaran dan Inovasi Datuk Dr. Yusof Yaakob berkata, kajian berkaitan sedang dijalankan oleh Institut Kajian Pembangunan dengan kerjasama Jabatan Pembangunan Sumber Manusia bagi melihat keperluan tenaga kerja dalam industri berkaitan. Beliau berkata usaha itu akan membolehkan kementerian itu menetapkan hala tuju dalam melahirkan graduan yang diperlukan oleh sektor-sektor tertentu. Dr. Yusof ditemui selepas majlis penyampaian anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah ke-31 di Kota Kinabalu semalam. Sementara itu, penerima anugerah Beasiswa Cemerlang Negeri Sabah mengucapkan terima kasih kepada kerajaan negeri. Yayasan ini telah membantu saya banyak dalam financial problem lah. Sebab sebenarnya saya mau pergi Utah punya, sebab sana murah sikit mah. Tapi Yayasan Sabah ini bagi saya hope sudah. Sebab dia boleh support saya pergi KYUEM yang boleh membantu saya dalam financial problem lah. Jadi saya sangat terima kasih dengan Yayasan Sabah kerana bagi saya peluang inilah. The Yayasan Sabah scholarship that I received today will help me and my family to lighten the weight on our shoulders with the cost of university and college since they're not cheap. And yeah, since I have 3 siblings, this scholarship will definitely help. Polis mempunyai jumlah anggota mencukupi yang bersedia untuk berkawal di daerah Sandakan bermula hari mengundi sehingga pasca pilihan raya Dewan Undangan Negeri DUN Sabah. Ketua Polis Daerah Sandakan, Asisten Komisioner Muhammad Azhar Hamin berkata anggota daripada pasukan Gerakan Am PGA Batalion 15 dan Ibu Pejabat Polis Daerah Sandakan akan berkawal sepanjang tempoh itu dan bersedia menghadapi sebarang kemungkinan. Beliau juga mengingatkan orang ramai agar mengawal emosi dan tidak melibatkan diri dalam sebarang bentuk perhimpunan dalam tempoh pilihan raya negeri PRN. Lebih-lebih lagi ketika dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Pemilihan PKPP serta masih ada penularan wabak COVID-19 di negeri ini. Dalam tempoh pilihan raya harap dapat mengawal perasaan emosi dan tidak melibatkan diri dalam segala bentuk aktiviti perhimpunan. Jadi tambahan lagi kita sekarang ini dalam tempoh
perintah kawalan pergerakan pemilihan yang tamat pada 1 Disember 2020 dan dilihat pada sekarang ini pun masih lagi ada penularan wabak COVID-19 di negara di Sabah. ACP Azhar juga meminta kepada parti yang bertanding agar mematuhi prosedur operasi standar PKPP agar masyarakat dapat sama-sama mencegah penularan wabak COVID-19. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas simulasi PRN di Bandar Utama Sandakan hari ini. Muhammad Azhar berkata simulasi membabitkan PGA Batalion 15 dan IPD Sandakan bertujuan untuk memantapkan kemahiran mengendalikan sebarang krisis sebagai persediaan menghadapi PRN. Saya Azamini Liashin, On Soy.